Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita dapat lagi meneruskan sesi pembelajaran kita di bawah tajuk Adab Melayari Internet. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan mengajar kebaikan melayari internet dan juga keburukan melayari internet tanpa beradab. Baik, untuk makluman anak-anak sekalian, pada siri yang lalu kita telah pun mempelajari adab-adab melayari internet. Apa itu internet? Jadi saya nak tanyalah dulu pada anak-anak sekalian. Apa itu internet? Kita dah belajar dah sebelum ni. Jadi cuba terangkan Ustaz, apa itu internet? Siapa boleh terangkan? Ya, boleh tengok dekat slide yang Ustaz sediakan ni. Internet satu bentuk hubungan melalui rangkaian jalur lebar ataupun komputer yang membentuk sistem jaringan di seluruh dunia. Jadi anda nak ulang apa itu internet. Ya. Sekali lagi. Satu bentuk hubungan melalui rangkaian jalur lebar ataupun komputer yang membentuk sistem jaringan di seluruh dunia. Tanpa internet, kita tak boleh nak belajar secara atas talian sekarang ni melalui YouTube yang Ustaz sediakan ni. Okey, baik. Semasa melayari internet. Sebelum ni kita dah belajar adab melayari internet. Ada 3 adab. Jadi hari ni Ustaz nak tanya anak-anak sekalian, apa itu adab semasa melayari internet? Sama juga seperti yang kita belajar sebelum ni. Agak apa dia? Ikut saya baca. Tidak membuang masa dengan melayari bahan yang tidak berfaedah. Sekali lagi. Tidak membuang masa dengan melayari bahan yang tidak berfaedah. Jadi yang pertama tu, semasa kita melayari internet ni, ambil bahan-bahan yang manfaat sahaja, yang berfaedah saja, supaya tidak membuang masa. Yang kedua, menumpukan perhatian pada bahan yang dikehendaki sahaja. Sekali lagi, menumpukan perhatian pada bahan yang dikehendaki sahaja. Okey, bagus anak-anak. Okey, sekali lagi, menumpukan perhatian pada bahan yang dikehendaki sahaja. Baik. Yang kedua tu, apabila kita melayari internet ni, kita kena tumpukan pada bahan yang kita nak sahaja. Baik anak-anak. Baik anak-anak, sebelum ni Ustaz dah terangkan pada siri yang lalu ada 3 kebaikan melayari internet. Jadi Ustaz ulang sepintas lalu supaya anak-anak ingat semula. Okey, pertama, dapat berhubung dengan mudah antara satu sama lain. Kedua, dapat menggunakan pencarian maklumat di komputer ketika kesuntukan masa. Okey, baik. Yang ketiga, dapat menjalankan perniagaan dengan lebih mudah dan cepat. Okey, kita akan masuk 3 lagi kebaikan melalui internet. Baik, kita sambung, ada 4 lagi kebaikan melayari internet. Okey, ikut Ustaz baca. Menjadi sumber rujukan. Menjadi sumber rujukan. Okey, bagus. Seterusnya,
membolehkan penyebaran maklumat lebih luas. Sekali lagi, membolehkan penyebaran maklumat lebih luas. Okey, bagus anak-anak. Seterusnya, mendapat maklumat dan mesej dengan cepat. Sekali lagi, mendapat maklumat dan mesej dengan cepat. Okey, bagus. So, kebaikan dia, antara kebaikannya ialah kita jadikan internet itu sebagai rujukan kita. Kita nak dapatkan apa jua yang kita nak, kita boleh melayari internet ni sesaja dekat Google tu, kan kita dapatlah apa yang kita perlukan. Dan dia juga maklumat-maklumat yang tu disebar dengan lebih meluas. Sebab apa? Internet ni adalah satu medium yang sangat mudah dan sangat banyak ilmu yang ada dalam tu. Tapi dengan beradab lah ya. Pastikan kita melayari internet tu dengan adab. Bahan yang kita nak tu bahan yang perlu sahaja. Dan seterusnya, mesej yang didapati melalui internet sangat laju, sangat cepat. Kita tekan saja pada keyboard komputer ke, apa yang kita nak tadi, sangat mudah nak dapat. Okey, baik anak-anak. Baik, keburukan melayari internet tanpa beradab, Ustaz telah pun terangkan sebelum ini pada siri yang lalu. Jadi Ustaz akan ulang semula sepintas lalu. Jadi anak-anak ikut Ustaz baca ya. Ketepatan maklumat tidak dapat dipastikan. Sekali lagi, ketepatan maklumat tidak dapat dipastikan. Bagus. Kedua, banyak perubahan di saat-saat akhir. Sekali lagi, banyak perubahan di saat-saat akhir. Okay, bagus. Ketiga, bahan-bahan perlu ditapis dan tidak terkawal. Okay, baik anak-anak. Kita akan tengok ada 3 lagi keburukan melayari internet tanpa beradab ini ya. Ikut Ustaz baca dahulu sebelum Ustaz terangkan. Terdedah kepada kebocoran maklumat rahsia. Sekali lagi. Terdedah kepada kebocoran maklumat rahsia. Okey, bagus. Kelima, iklan-iklan yang tiada batasan diperolehi dengan mudah. Sekali lagi, iklan-iklan yang tiada batasan diperolehi dengan mudah. Bagus anak-anak. Tengok yang keenam. Memberi maklumat palsu untuk kepentingan pihak tertentu. Sekali lagi, memberi maklumat palsu untuk kepentingan pihak tertentu. Okey, bagus. Okey, saya akan terang sedikit lah ya. Okey, yang keempat ni terdedah kepada kebocoran maklumat rahsia. Jadi kalau kita melayari internet tanpa adab, tanpa mengikut waktu yang sesuai ya. Jadi sebenarnya di dalam internet itu boleh menyebarkan kepada kita maklumat-maklumat rahsia yang sepatutnya kita tidak boleh tahu. Tapi kalau kita melayari internet ini tanpa beradab, maksudnya tidak mengikut kaedah yang betul, jadi kita boleh mengakses ya, maksudnya apa yang kita nak tadi, maklumat-maklumat yang tentang apa jua maklumat yang rahsia boleh kita dapati. Itulah keburukannya ni.
Yang seterusnya, yang kelima ni, iklan-iklan yang ada dalam internet ni kadang-kadang ada iklan yang tiada batasan. Iklan yang tak sepatutnya anak-anak tengok kadang. Iklan-iklan yang secara terus terang Ustaz kata, iklan yang di luar kebaikan yang sepatutnya anak-anak dapat. Kadang ada, maksudnya yang tidak sesuai dengan usia kita ni, usia kita 10 tahun, usia kita 9 tahun ni, tak sesuai ditayangkan dalam internet tu, tapi sebab kita tengok tanpa beradab tadi, jadi bolehlah didapati dengan mudah. Itu keburukan itu. Okay, dan yang keenam ni, kadang-kadang ada maklumat yang palsu orang saja letak di internet tu. Maksudnya menyebarkan berita yang tidak betul. Jadi apabila kita melayari internet, jadi kita tengok, kita pun dapat berita tu sebenarnya salah. Jadi tak sesuai lah. Okay, baik. Okay, saya rasa itu saja. Harap boleh memberi panduan untuk anak-anak sekalian. Sekiranya ada kesilapan dari Ustaz mohon maaf lah. InsyaAllah ada siri nanti, kita akan buka sekolah nanti. Ustaz akan terangkan lagi sekiranya yang tidak faham, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi di siri-siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.